TV KPM. Panas je lah cuaca hari ni. Dah pukul 4 dah. Patutlah panas. Dah harga pula tu. Aik, ini macam menarik. Ada tembikai. Ngam-ngam pula dalam pengisar ni ya. Okey. Aik, kenapa tak boleh ni? Uish. Aduh, tak boleh pula dah nak pakai. Patut dia orang tinggalkan je. Fizi. Cikgu. Cikgu. Apa kata Fizi pusing sikit, bagi kunci kat dia. Ni cikgu punya ke? Ya, kita kena lengkapkan litar kita dulu. Lengkapkan litar cikgu? Ya. Saya pusing cikgu Ya, pusing dulu. Boleh tak cikgu? Boleh dah cikgu. Cikgu, tadi kenapa tak boleh cikgu? Kenapa pusing kena kunci dulu baru boleh? Apa kata kita belajar dengan selebihnya selepas ini? Okey cikgu. Boleh cikgu? Boleh minum-minum dulu cikgu? Ya, kita minum dulu Fizi. Minum dulu. Tapi sebelum tu, kawan-kawan, jom kita berkenalan dengan cikgu kita pada hari ini. Cerita kan cikgu? Ya, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini. Abang Fizi harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang ceria-ceria selalu. Yang pastinya, yang paling penting Abang Fizi nak pesan ni, ingat jaga SOP walau di mana jua kalian berada. Ya, kalau kita lihat semalam, hari ini statistik COVID terkini adalah 6,210. Sangat-sangat membimbangkan kita. Itulah kita harapkan kepada semua murid-murid yang sedang menonton di TV, duduk je depan TV. Sebab bermacam-macam benda yang kami nak kongsikan kepada semua. Baiklah, tadi saya dah minum jus tembikai bersama-sama dengan cikgu kita pada hari ini. Sekarang kita nak berkenalan dengan Cikgu Nuraini binti Ibrahim, iaitu Ketua Panitia MPV SMK Datuk Idris Pekalan Baru Pantai Remeh Perak katanya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Fizi. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Macam mana daripada Pantai Remeh datang ke Seri Pentas ni Cikgu? Okey, cuaca pun okey. Alhamdulillah, dengan selamatnya sampai. Alhamdulillah. Baik Cikgu, hari ini kita akan belajar apa Cikgu? Okey, hari ini Fizi, kita akan belajar dan murid-murid dekat rumah kita akan belajar menservis peralatan elektrik motor. Motor Cikgu? Ya, motor Fizi. Bukan motosikal, tapi motor dalam peralatan elektrik. Tak sangka dalam peralatan elektrik pun ada motor Cikgu ya? Ya, motor adalah satu komponen yang penting. Baik, kita akan sama-sama belajar kejap lagi. Tapi sebelum tu, kita bukan berdua saja Cikgu. Ya, kita bersama-sama dengan kawan-kawan saya daripada SMK Datuk Idris Pengkalan Baru Pantai Remis Perak. Lambai sikit kawan-kawan. Itu dia. Lambai sikit kawan-kawan. Itu dia. Ini dia. Kawan-kawan saya dekat Pantai Remeh katanya. Ada 6 orang kesemuanya. Okey, Abang Fizi nak berkenalan dengan seorang-seorang ni. Kita mulakan dengan mana dia? Muhammad Basir. Basir. Oh, Basir. Sir, silakan Sir. Kenalkan diri Sir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Basir Baidur Rahman. Cita-cita saya ingin menjadi pemateri di laut. Jadi apa? Jadi apa? Ikan di laut? Ingin menjadi seorang pemateri di laut. Oh, pemateri di laut. Pemateri di laut. Okey. InsyaAllah. Basir. Semoga satu hari nanti awak akan jadi pemateri yang hebat di lautan. Baiklah, yang seterusnya kita nak bersama dengan Akasha. Ama Akasha mana dia? Ama Akasha. Sila kenalkan diri dan juga cita-citamu. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Saya Ahmad Akasha bin Iskandar Zulkarnain. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera elektrik. InsyaAllah. Ini jurutera. Kalau tadi nak jadi seorang pemateri Cikgu. Okey, yang seterusnya kita nak bersama-sama dengan Muhammad Nur Imran. Mana dia Imran? Oh, Imran. Assalamualaikum. Imran. Woi, sila kenalkan diri Imran.
Orang Pantai Remeh. Atau kenapa tangan Selamat pintu siang. pula? Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nur Imran. Nama saya Muhammad Nur Imran bin Muhammad saya. Cita-cita saya menjadi jurutera elektrik. Jurutera elektrik. No, Pantai Remeh. Selamat. Okey, yang seterusnya kita nak bersama dengan Adam Daniel. Mana dia Adam Daniel, kawan saya ni? Adam Daniel, sila kenalkan diri Adam. Cita-cita hang nak jadi apa? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Daniel bin Abdul Rasid dan cita-cita saya jurutera elektronik. Jurutera elektronik. Oi, semua nak jadi jurutera ni cikgu. Betul. Baik, yang seterusnya kita nak bersama dengan Muhammad Anip. Mana dia Anip ni? Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Idris Pekalan Batu, Pantai Remeh, Perak. Silakan. Kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi bin Fuad. Salam sejahtera. Bercita-cita untuk jadi jurutera elektrik juga. Wow. Bersama-sama dengan kawan-kawan ke? Ke nak membuat satu company bersama-sama? InsyaAllah. Baik, yang seterusnya yang terakhir kita bersama dengan Muhammad Naim. Naim. Kalau kawan-kawan yang lain jadi jurutera, awak nak jadi apa pula Naim? Sila kenalkan diri Naim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Naim bin Zainuddin. Cita-cita saya jurutera elektronik. Semua nak jadi jurutera. InsyaAllah lah abang doakan kepada semua kawan-kawan dekat SMK Datuk Idris Pekalan Baharu Pantai Remeh Perak ni, semuanya tercapai cita-cita kita cikgu ya. Apa yang diinginkan. Baik cikgu, seperti mana yang telah pun disarankan oleh pihak kerajaan, kita harus menjaga SOP. Nampak tak kami di studio ni, kami kekal menjaga jarak. Dan di tangan saya ni adalah gel pembasmi kuman. Silakan cikgu, kita gunakan bersama-sama cikgu untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Kerana semalamnya hari ni punya kes 6,210 cikgu. Agak membimbangkan. Agak membimbangkan. Baiklah, sekejap lagi kita akan belajar tentang menservis peralatan elektrik motor. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita akan belajar menservis peralatan elektrik domestik MPED dalam kita punya subjek hari ini, iaitu menservis peralatan elektrik motor ya kawan-kawan. Baiklah, sebelum kita memulakan kita punya pembelajaran kita pada hari ini, kita nak tanyalah kawan-kawan, pandangan kawan-kawan saya ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Idris Pekalan Baru Pantai Remeh ni tentang kita punya tajuk pada hari ini. Okey, abang nak tanya Muhammad Basir ni, apa pandangan anda dan komen anda tentang tajuk kita pada hari ini? Silakan Basir. Pada pendapat saya, tajuk ini dapat membantu saya untuk membaik pulih peralatan elektrik yang rosak di rumah seperti mesin basuh atau kipas. Nampak tak cikgu? Dia selepas ini kemungkinan kita punya pelajar akan dapat membaik pulih sendiri tanpa memerlu panggil kawan-kawan yang lain. Itu salah satu objektif subjek kita lah, mata pelajaran kita. Baik cikgu, yang seterusnya abang nak tanya pula ni, Nendia Ahmad Akasyah. Apa komen hang pasal topik kita pada hari ni? Silakan Ahmad. Pada pendapat saya, tajuk ini membantu saya untuk menjawab peperiksaan. Oh, baik. Supaya awak dapat menjawab peperiksaan dengan baik, insya-Allah aja. Baiklah, kawan-kawan yang sedang menonton Sukses SPM 2021, jom sama-sama kita belajar menservis peralatan elektrik motor pada hari ini bersama dengan Cikgu Nur Aini binti Ibrahim. Silakan Cikgu Nur Aini. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama, Okey, cikgu cikgu. harap murid-murid dekat rumah semua bersedia. Okey, hari ini kita akan belajar tentang
Tajuk kita ialah menservis peralatan elektrik domestik untuk mata pelajaran kita, iaitu modul 8, menservis peralatan elektrik motor. Baik cikgu. Untuk modul 8 ni, menservis peralatan motor ni, kita ada 5 subtopik. Murid-murid dekat rumah. Okey, iaitu kipas meja dan kipas siling, mesin basuh automatik, Baik. pembersih vacuum, pengisar dan pengadun, mesin gerudi tangan elektrik. Tapi untuk hari ini, cikgu hanya akan terangkan 2 sahaja, iaitu kipas meja dengan pengadun. Oh, Ya. baik cikgu. Agak-agak kenapa cikgu hanya fokus pada 2 tajuk sahaja? Okey, sebenarnya untuk mata pelajaran kita ni, kita bukan hanya berdasarkan peperiksaan bertulis sahaja. Kita ada modul pentaksiran kerja khusus yang melibatkan 60%. Jadi, untuk topik ni sahaja, untuk modul 8 ni kita ada 3 pentaksiran. Kipas meja, pengadun dan juga mesin basuh automatik. Jadi, cikgu hari ni kipas meja dengan pengadun sahajalah. Baik cikgu. Okey. Untuk peralatan ni, fokus utama kita adalah bahagian utama. Fungsi bahagian utama, detail skematik, rajah blok, cara mengendali, langkah keselamatan dan proses baik pulih. Jadi kita lihat apa lagi yang ada dalam peralatan motor ni. Binaan motor yang digunakan pada peralatan elektrik. Sebenarnya peralatan elektrik motor yang kita belajar ni murid-murid, Ya cikgu. ya, ada terbahagi kepada 2 jenis, iaitu motor induksi satu fasa dan motor universal. Oh, ada berbeza cikgu ya? Ya, berbeza. Berbeza dari segi mana? Segi binaan dia. Macam motor induksi satu fasa ni, ada kerangka, bekalan kuasa, starter, rotor, aci. Tapi motor universal ni, dia ada starter, magnet kekal, rotor, berus karbon, aci, kumulator. Yang membezakan dia adalah ada magnet Kekal. ada berus karbon. Yang belah sini tak ada. Jadi contoh peralatan yang ada motor induksi ni, kipas meja, kipas siling, mesin basuh, mesin pengering. Jadi untuk motor universal ni, yang kita guna tadi Fizi, Pengisar ya, cikgu. pengisar. Lepas tu vacuum, pengadun dan juga mesin gerudi. Faham cikgu? Ya. Murid-murid dekat rumah pun jangan lupa fokus. Untuk kipas meja ni, ni adalah bahagian utama kipas meja kita. Kita ada tombol pusing, pemuat, fuse terma, motor, tapak bawah, talian bekalan, suis pemilih kelajuan, palam 3 pin, pelindung belakang, bilah kipas, klip pelindung, pelindung hadapan. Ni adalah nat pemutar, nat pelindung, pelindung motor dan juga perumah motor. Baik cikgu, faham cikgu. Okey, jelas. Kita masuk kepada soalan contoh 1. Okey. Untuk cikgu baca soalan dulu. Baik cikgu. Rajah 1 menunjukkan sebuah kipas meja. Namakan bahagian utama pada ruang jawapan. Ini siapa nak jawab ni kawan-kawan? Ya. Okey. Menunjukkan kipas meja, namakan bahagian utama pada ruang jawapan. Siapa nak? Okey. Hanif, silakan Muhammad Hanif. Ya, Hanif. Silakan. Yang pertama apa ya? Yang pertama ni? Pemuat. Pemuat. Weh, Bagus betul. Hanif. Pemuat. Yang Baik, kedua? Fuse terma. Fuse terma. Nah. Yang ketiga? Talian bekalan. Talian bekalan. Baik. Yang keempat, Hanif? Motor AU. Motor AU. Yang kelima? Suis pemilih kelajuan. Suis pemilih kelajuan. Bagus. 5 markah kita bagi 5 dekat Hanif. markah untuk Hanif. Itu dia kawan-kawan. Tepuklah sikit kawan-kawan. Bagi sokongan ke Hanif. Okey. Baiklah, seterusnya. Baik. Fungsi bahagian utama. Tadi kita dah tengok Baik, cikgu. bahagian utama dia. Kita tengok apa fungsi dia pula. Motor AU ni, Okey. motor arus ulang alik. Menghasilkan putaran apabila dibekalkan voltan 240 AU. Yang dalam pengisar tadi, Okey. macam mana pengisar tu boleh bergerak? Jadi motor ni lah yang membantu menggerakkan mata pengisar. Pemuat cikgu. sebagai pemula untuk motor. Suis pemilih kelajuan, mengawal kelajuan Kipas. Nak nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Fuse terma melindungi kipas meja apabila suhu atau arus melebihi kadarannya. Yang ni untuk keselamatan lah. Baik, cikgu. Bila berlaku lebihan arus, dia akan
putuskan litar. Oh, baik cikgu. Talian bekalan menyambungkan kipas kepada bekalan kuasa. Seterusnya, litar skematik kipas meja dan rajah blok kipas meja. Tadi kita dah tengok bahagian utama. Untuk litar skematik, ni adalah litar skematik. Bila kita burai peralatan kipas meja tu, kita nampak sambungan dia. Kita ada daripada talian bekalan tadi, live neutral. Okey, lepas tu ni adalah daripada live tu sambungannya terus kepada suis pemilih kelajuan. Suis pemilih kelajuan ni pergi terus kepada sambungan motor. Dari motor sambung kepada pemuat. Jika kita perasan murid-murid dekat rumah, pemuat sambungan dengan fuse terma, pemuat dengan motor adalah sambungan secara sesiri. Sesiri, cikgu? Sesiri dan selari. Selari ni daripada sambungan talian bekalan kepada suis pemilih. Macam motor kepada pemuat, tengok. Kita boleh tengok perbezaan dekat gambar rajah blok ni. Rajah blok kipas meja. Baik, cikgu. Seterusnya kepada fuse terma. Okey. Bila kita litar skematik kepada rajah blok kipas meja, kita tengok hanya kita ubah kepada dalam bentuk, kita lukis dalam bentuk blok sahaja. Itulah perbezaan dia. Baik, cikgu. Okey, suis pemilih kelajuan, motor AU yang cikgu kata tadi sambungan secara selari tadi dengan pemuat, fuse terma. Harap murid-murid dekat rumah faham ya dan jelas. Faham, cikgu, faham. Kawan-kawan faham tak kawan-kawan? Kalau faham, angguk sikit. Angguk sikit. Okey, baik. Kawan-kawan saya faham, cikgu. Kalau dah faham, apa kata kita cuba soalan contoh 2. Rajah 2 menunjukkan litar skematik kipas meja. Yang tadi cikgu terangkan tadi, litar skematik tadi. Berdasarkan rajah 2 dan nama komponen di bawah, lukis semula simbol. Faham soalan? Lukis semula simbol pada ruang jawapan pemuat. Siapa nak bantu cikgu? Siapa nak cuba untuk melukis jawapan yang pertama ni? Untuk yang ni cikgu bagi masa 10 saat lah untuk murid-murid cuba buat lakaran. Baik. Simbol dekat rumah. Baik, ada pemuat, ada fuse terma, ada motor AU, ada suis pemilih kelajuan. Okey, siapa nak cuba untuk pemuat? Angkat 10, tangan. 9, 8, 7. Okey, baik. Kita mulakan dengan Muhammad Basir. Okey, Basir, silakan Basir. Macam mana lukisan pemuat ni, Basir? Dia punya simbol. Betul lah, cikgu. Ya, kita tengok. Tak apa, terbalik tak apa. Tak apa, cikgu, tak apa, tetap betul. Okey, bagus. 1 markah untuk Basir. 1 markah untuk Basir. Fuse terma. Okey, suis terma macam mana pula? Okay. Siapa nak bantu cikgu? Angkat tangan, angkat tangan. Amar Akasha, baik. Angkat jawapan terus, ya, Amar. Amar, macam mana Amar? Suis terma ni, Amar? Ya. Ya, betul. Bagus. Seterusnya, motor AU. Siapa nak tunjukkan simbol motor AU? Nak angkat tangan? Adam Daniel. Baik. Adam Daniel. Betul, cikgu? Oh, betul. Adam. Yeah. Bagus. 1 markah seterusnya, suis pemilih kelajuan. Baik, siapa yang nak bantu tunjukkan cikgu? Simbol ni? Ada yang nak bantu? Baik, Imran. Okey, Imran. Silakan, Imran. Macam mana simbol suis pemilih kelajuan ni? Wow. Semua tepat. Semua bagus, tepat. Ya? Memang hebat-hebatlah kawan-kawan saya dekat SMK Datuk Idris Penggalan Baru Bandar Remeh ni. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. Baik, kendalian kipas meja. Untuk kendalian kipas meja ni, yang pertama kita kena pastikan dalam keadaan off. Yang kedua, kita kena letakkan di tempat yang rata bagi mengelakkan kipas kita jatuh ke apa ke kan. Jadi yang ketiga, lepas kita letak tu, kita kena halakan kepada tempat yang nak dianginkan. Seterusnya, kita pasang palang, barulah kita pasang palang 3 pin pada soket dan baru kita on. Oh, faham, cikgu. Okey, kendalian kipas meja seterusnya adalah kita tekan suis pemilih kelajuan. Bila dah tekan, kita nak nombor 1 ke, kebiasaannya kita gunakan daripada suis, kelajuan yang rendah dulu baru kepada kelajuan yang tinggi. Oh, baik. Seterusnya, kalau nak pusing, nak gerakkan, kita tekan tombol pusing. Lepas kita guna, kita kena off-kan. Tekan kosong. Ya, bagus Fizi. Seterusnya, kita off. Untuk jimat elektrik, lepas off, kena cabut
palam dari soket. Kalau tak cabut palam tu cikgu memang tak jimat lah. Ya. Dengar tu kawan-kawan, kita harus mencabut palam Selepas digunakan. Baik. Langkah keselamatan kita ada 4. Yang pertama, kita kena pastikan tangan kita. Pastikan kipas meja tidak bersambung dengan bekalan kuasa. Yang kedua, tangan kita tidak boleh basah. Yang ketiga, gunakan peralatan yang sesuai. Yang keempat, pastikan semua bahagian kipas meja dipasang sebelum kita buat ujian kefungsian. Baik, cikgu. Yes. Seterusnya, proses baik pulih. Yang ni kita kena fokus sedikit. Baik, cikgu. Yang pertama, kita buat uji keterusan untuk talian bekalan. Yang kedua, kita gunakan meter pelbagai. Kalau talian bekalan tu berkeadaan baik, dia ada pesongan. Palam 3 pin, kita buat pemeriksaan secara visual. Baik, kita cikgu. tengok dekat palam, ada tercabut, longgar atau sebagainya. Kita buka lah, cikgu kan? Ya, buka. Baik, Kalau longgar, kita kena ketatkan balik. Baik, cikgu. Okey, seterusnya fuse 3A. Sama juga buat uji keterusan. Jika ada pesongan pada meter pelbagai, maksudnya fuse berkeadaan baik. Suis pemilih kelajuan. Sama juga uji keterusan, tapi untuk suis ni dia special sikit. Kenapa special tu, cikgu? Sebelum kita buat pengujian, kita kena tekan nombor 1 atau nombor 2 atau nombor 3. Maksudnya dalam keadaan on switch tu, baru kita buat uji keterusan. Jika baik, ada pesongan. Jika rosak, tak ada pesongan. Baik, cikgu. Faham, cikgu. Seterusnya, untuk pemuat ni, kita uji kefungsian. Jika pemuat dalam keadaan baik, dia ada pesongan dan dia akan turun perlahan-lahan. Seterusnya, motor AU. Uji keterusan motor AU. Sama juga, kalau ada pesongan, motor kita berkeadaan baik. Cikgu. Fuse thermal, akhir sekali. Dalam motor ni, dia ada fuse thermal. Jadi, untuk fuse thermal ni, kita kena buka dia dengan penuh berhati-hati. Bagi mengelakkan motor kita rosak lah. Belitan dawai pada motor tu terputus. Kalau putus satu, cikgu, memang tak Tak boleh pakai, boleh, cikgu? memang motor kita akan rosak. Alamak. Ya, kita kena tukar terus. Jadi fuse thermal ni, kita uji kefungsian. Kalau ada pesongan, maksudnya berkeadaan baik. Baik, saya harapkan kawan-kawan yang di rumah boleh faham dengan penerangan yang telah pun Cikgu Nur Aini terangkan kepada semua. Baiklah, sekejap lagi kita ada contoh soalan 3. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amini bin Ali, pengetua di SMK Dato' Idris bermula daripada 1 Oktober 2021. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada guru NBB sepanjang kecemerlangan yang dibina sebelum ini dan diharapkan dapat terus membawa kecemerlangan dalam mata pelajaran ini. Bagi pelajar, saya mengharapkan terus membina kecemerlangan kerana NPB merupakan berhasrat untuk melahirkan pelajar-pelajar atau pekerja yang mahir dan mengisi keperluan negara suatu hari nanti. Teruskan kecemerlangan anda. Terima kasih. Cikgu, itu dia amanat daripada Tuan Pengetua daripada SMK Dato' Idris Pekalan Baru Pantai Remeh Perak kita. Kita harapkan kawan-kawan yang berada dekat dalam Google Meet ni bersemangat macam saya dan juga Cikgu Nur Aini dekat sini. Baik, Cikgu, kita teruskan dengan contoh soalan kita pada hari ini. Ya, untuk soalan contoh 4, okey. Berikut adalah keputusan ujian menggunakan meter pelbagai yang dijalankan pada komponen kipas meja setelah mendapat aduan kipas meja tidak berfungsi setelah suis dihidupkan. Pasang tapi tak hidup. Ya, jadi kita tengok daripada pengujian ni, talian bekalan ada pesongan tapi rintangannya adalah rendah.
Yang kedua, fuse. Fuse, bacaan meter kita adalah infinity. Switch pemilih kelajuan, bacaan dia kosong, sifar. Baik, cikgu. Seterusnya pemuat, ada pesongan tapi bukan turun kepada infinity. Baik, cikgu. Faham. Motor AU, pesongannya adalah 0 ohm. 0 ohm, cikgu. Ya. Daripada yang cikgu bagi ni, kita tengok macam mana murid kita jawab soalan ni. Ini soalan contoh yang keempat, cikgu, ya. Berdasarkan pemerhatian di atas, terangkan 3 punca masalah yang berlaku. 3 punca. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Silakan kawan-kawan. Siapa nak jawab, angkat tangan. Berdasarkan pemerhatian di atas, terangkan 3 punca masalah yang berlaku. Ada 6 markah kesemuanya. Baik, Hanif. Silakan, Ya, Hanif. Hanif. Apa punca-punca yang berlaku, Hanif? Cuba terangkan 3 punca yang berlaku. Silakan. Fuse rosak kerana menunjukkan nilai rintangan infinity. Ya, fuse rosak atau terbuka ataupun putus rintangan infinity. Seterusnya, Hanif. Yang kedua. Pemuat rosak bocor kerana menunjukkan nilai rintangan infinity ke rintangan ohm. Ya. Bagus. Seterusnya, Hanif. Baik, yang ketiga. Motor AU rosak pintas kerana menunjukkan nilai rintangan 0 ohm. Ya. 6 markah penuh. Untuk Hanif. Okey. Baik, cikgu. Untuk cikgu nak share, cikgu nak kongsi sedikitlah tips Baik, cikgu. untuk punca masalah yang berlaku. Kalau soalan terangkan, kebiasaannya kena melibatkan 6 markah lah. 3 poin dan 3 penerangan. Baik, cikgu. Maksudnya, apa kerosakan? Kenapa? Apa kerosakan? Kenapa? Kenapa? Jadi satu poin tu kita kena dapatkan 2 markah. Kita kena olahkan, cikgu, ya. Olah 1 tambah 1 lah maksudnya. Baik. Jadi satu punca akan dapat 2 markah, cikgu. Ya, bagus. Yang kedua, B, nyatakan bagaimana anda mengatasi masalah DA. Siapa boleh bantu cikgu untuk soalan ni? Okey, Basir. Yang paling aktif sekali setakat ini, silakan Basir. Nyatakan bagaimana anda mengatasi masalah DA itu. Silakan Basir. Menguji keterusan komponen menggunakan meter pelbagai dan sekiranya rosak perlu diganti dengan yang baru. Ya. Gantikan komponen yang rosak dengan yang baru. Kalau soalan nyatakan, cikgu nak fokus dekat sini. Kalau soalan nyatakan, cukuplah sekadar 1 penerangan. Tak perlu olah dia. Kalau terangkan, satu punca kena ada olahan. Kena ada penerangan. Ya, ada penerangan. Harap murid dekat rumah boleh faham lah. Baik. Ini antara tips untuk jawab soalan ni. Ya, cikgu. Faham, cikgu. Cadangkan 3 langkah penjagaan kipas meja supaya masalah di atas tidak berulang. Nyatakan. Okey, cadangkan 3 langkah penjagaan kipas meja supaya masalah di atas tidak berulang. Baik. Siapa yang nak jawab ni? Ada 3 markah di situ. Baik. Okey, Amar Akasha. Silakan, Amar Akasha. Okey, kita boleh letakkan kipas di tempat yang rata supaya kipas tak jatuh. Baik, cikgu. Letakkan kipas di tempat yang rata bagi Ya, kita mengelakkan tengok. kipas jatuh, cikgu. Ya, letakkan kipas di tempat yang rata. Sentiasa bersihkan habuk. Sentiasa menyelenggara bearing pada motor dengan meletakkan minyak grease bagi melancarkan pusingan kipas meja. Untuk soalan ni, jawapan dia kita boleh terima mana-mana yang bolehlah munasabah. Macam mana dengan jawapan kawan kita ni, cikgu? Boleh. Bagus. Ya, boleh dapat diterima. 3 markah. Ya, 3 markah untuk Amar. Baik, Amar. Baik, yang seterusnya, cikgu. Seterusnya, kita tengok kaedah menyelenggara kipas meja. Ini adalah kerosakan kipas meja. Baik. Kipas meja tidak berfungsi, kelajuan perlahan, kipas tidak dapat berfungsi, kelajuan kipas meja sama seperti setiap kelajuan kipas meja bergegar. Inilah antara kerosakan-kerosakan yang berlaku. Baiklah, seterusnya. Soalan contoh 5. Pernyataan di bawah menunjukkan kemungkinan kerosakan kipas meja. Motor AU rosak terpintas. Baik, cikgu. Ya. Lepas tu talian bekalan kuasa terbuka. Baik, cikgu. Pemuat rosak bocor, fuse terbakar.
Untuk soalan ni, soalan pengelasan. Kelaskan kemungkinan itu dengan menulis P, Q, R dan S pada ruang jawapan. Aha. Kipas meja tidak berfungsi, kelajuan kipas meja sama. Siapa boleh bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Siapa yang boleh kelaskan P, Q, R dan S? Baik, Adam Daniel. Silakan Adam Daniel dengan jawapannya. Kipas meja yang tidak berfungsi, jawapan dia Q. Q. Talian bekalan kuasa terbuka. Baik. Ya, bagus. Seterusnya, Dan satu lagi fuse terbakar. S. fuse terbakar. Untuk kipas meja tidak berfungsi ke, Adam? Untuk kipas meja tidak Ya, berfungsi. bagus. Seterusnya, kalau kipas meja, kelajuan sama. kipas meja Motor. sama je. Motor AU rosak terpintas. P. Baik. Ya, seterusnya, Satu lagi R. Pemuat rosak bocor. pemuat rosak bocor. Bagus. Hoi, Empat markah untuk Adam. Untuk Adam Daniel. Tepuk sikit kawan-kawan. Baik, itu dia. Cemerlang kawan-kawan Jadi kita ini. tengok pula, tadi kita dah tengok kipas meja. Ni Baik. adalah topik kedua. Cikgu akan fokus dekat sini iaitu pengadun. Ni adalah bahagian utama pengadun. Baik, cikgu. Kita ada motor AU, kita ada berus karbon, kipas penyejuk, perumah bawah, beater, butang eject, talian bekalan, suis pemilih kelajuan, perumah. Baik, cikgu. Jadi kita tengok fungsi bahagian utama. Baiklah, seterusnya suis pemilih kelajuan, apa fungsi dia? Mengawal kelajuan pengadun. Baik, cikgu. Talian bekalan menyambungkan pengadun kepada bekalan kuasa. Motor AU menghasilkan putaran apabila dibekalkan voltan 240 AU bersambung dengan bilah pengadun. Faham, cikgu. Ya, seterusnya kita tengok soalan contoh 6. Baik. Okey. Siapa boleh? Okey, sebelum tu rajah 6 menunjukkan komponen sebuah pengadun. Baik, cikgu. P, Q, R. Tuliskan fungsi komponen pada ruang jawapan disediakan. P tu apa, Q tu apa dan R itu apa? Ya, siapa nak boleh jawab? bantu cikgu? Angkat tangan kawan-kawan. Okey, cik. Alright. Baik, kita ada Imran. Muhammad Imran, silakan Imran. Sebelum Imran jawab soalan ni, boleh cikgu tanya dulu. Baik, cikgu. P ni apa, Imran? P itu motor. P, motor. Anda pasti? Bukan motor tu, saya rasa tu. R, P pemilih kelajuan. ya, suis pemilih kelajuan. Baik. R apa, Imran? Talian bekalan. R, Baik. talian bekalan. Q? Q baru motor. Ya, barulah betul. Barulah Jadi kita betul. tengok apa fungsi yang Imran cakap tadi. P, apa fungsi dia, Imran? Mengawal kelajuan pengadun. Betul, Mengawal cikgu? kelajuan pengadun. Ya. Bagus. Q? Q tadi apa tadi? Menghasilkan Motor. putaran. Apa fungsi Q motor? motor. Menghasilkan putaran apabila dibekalkan voltan 240 volt. Ya, menghasilkan putaran. Bagus. R? Menyambung pengadun kepada bekalan kuasa 240 volt. Ya, talian Nah. bekalan tadi. Menyambungkan pengadun kepada bekalan kuasa 240 volt. Bagus. Ada 3 markah. Tepukan sikit untuk Imran. Ya. Seterusnya, Baik, yang seterusnya, soalan cikgu. contoh 7. Ruang di bawah menunjukkan ciri-ciri dua jenis peralatan elektrik berasaskan motor. Nyatakan jenis peralatan elektrik itu pada ruang jawapan. Kita bagi ciri-ciri. ciri-ciri. Tiada berus karbon pada motor, menggunakan palam 3 pin, aci motor disambung ke bilah hembusan angin. Itu Ciri-ciri dia yang punya. kedua, ada berus karbon pada motor. Baik. Kadang-kala menggunakan palam 2 pin atau 3 pin. Baik, cikgu. Aci motor disambung ke gear, kemudian bilah pemukul. Siapa nak jawab? Aduh, 2 markah dekat sini kawan-kawan. Angkat tangan. Baik. Kita mulakan dengan Naim. Silakan Naim. Untuk ciri-ciri peralatan pertama, apa dia, Naim? Agak-agak. Soalan ni macam Kipas teka-teki meja. kan? Kipas meja. Bagus. Yang kedua?
Pengadun. Ya. Pengadun. Bagus. Itu dia. 2 markah. Soalan Dua ni ialah markah untuk Naim. Ya, soalan ni aras rendah. Cikgu rasa semua murid boleh jawab soalan ni. Betul, cikgu. Litas skematik pengadun. Kita masuk seterusnya, ni adalah litas skematik. Ada Swiss pemilih kelajuan, ada motor AU. Rajah blok pengadun sama juga. Daripada talian bekalan masuk kepada Swiss kelajuan dan juga motor AU. Seterusnya, kendalian pengadun. Sama juga, nak buat kendalian dia, pastikan pengadun dalam keadaan off dulu. Baik, cikgu. Letakkan bahagian alat penegak pengadun di permukaan yang rata. Yang ketiga tadi, kita kena dongakkan alat penegak. Seterusnya, barulah kita pasang beater atau the hook pada pengadun. Masukkan bahan ke dalam mangkuk pengadun. Seterusnya, pasang palam. Lepas pasang palam, turunkan pengadun ke mangkuk. Seterusnya, pilih kelajuan. Dikehendaki pada Swiss pemilih kelajuan. Setelah selesai, kita kena matikan. Kosong. Tekan pada butang kosong. Lepas tu barulah tanggalkan beater dengan menekan butang eject. Seterusnya, kita keluarkan bahan. Lepas keluarkan bahan, off Swiss soket alir keluar dan tanggalkan palam. Baik, cikgu. Yang paling penting kena tanggalkan palam, cikgu. Ya. Soalan contoh 8. Berikut adalah langkah kendalian pengadun yang tidak mengikut urutan. Yang ni langkah-langkah yang diberikan. Lengkapkan langkah kerja berikut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, E dan F pada ruang jawapan. Untuk soalan ni, cikgu nak bantu murid-murid dekat rumah. Apa kata cikgu bagi langkah pertama dulu? Memastikan Swiss pengadun off dan pasang beater pada pengadun. Baik, cikgu. Dan langkah akhir sekali adalah langkah ketujuh, iaitu D. Off Swiss soket alir keluar dan tanggalkan palam 2 pin. Langkah pertama dan terakhir cikgu dah bagi. Langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Murid hanya menjawab tu sahaja. Siapa nak jawab ni, kawan-kawan? Siapa boleh bantu cikgu? Cuba angkat tangan. Baik, okey, Hanif. Yang sangat aktif, silakan. Berikan langkah kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Hanif, silakan. Langkah kedua, B. Masukkan bahan ke dalam mangkuk pengadun. Masukkan bahan. Huruf apa tu, Hanif? B. B. B, cikgu. Yo. Ya, busy. Seterusnya, langkah ketiga. Langkah ketiga mana? F. Memasukkan palang 2 pin pada soket. Seterusnya, soket F. langkah keempat. A. Okey, langkah keempat, A, cikgu. Apa langkah keempat tu, Hanif? Apa kata Hanif baca bagi memudahkan bagi menambah pemahaman Hanif? Langkah keempat apa, Hanif? Memilih kelajuan yang dikehendaki. Ya, bagus, Hanif. Baik. Langkah kelima. E. Setkan Swiss pada kosong setelah selesai mengadun. Baik. Kita semak. Bagus, Hanif, ya. Baguslah Hanif ni. Langkah keenam. Menanggalkan beater atau hook daripada pengadun dengan menekan butang eject. Ya. Eject, cikgu, C. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita nak bagi berapa markah ni dekat Hanif ni dekat rumah ni? Saya rasa 5 lah, cikgu. Ya, 5 markah penuh. Bagus ya, Hanif berani 5 mencuba. markah untuk Hanif kita. Baiklah. Seterusnya, nampaknya kawan-kawan kita semua dia faham, cikgu. Ya. Cikgu, saya rasa kita bagi ruang pada kawan-kawan kita untuk minum air dulu, cikgu. Tak apa, kita bagi rehat dulu, Fizi. Menggunakan jus tebika tadi. Boleh, Kita Fizi. rehat seketika, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 di TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Saya Puan Suraya binti Abdul Aziz, ibu kepada Ammar Akasha bin Iskandar Zulkarnain daripada kelas 4 MPV.
Sebagai ibu bapa, saya menyokong minat anak saya dan berharap kejayaan akan berpihak kepada anak-anak saya dan pelajar-pelajar SMK Datuk Idris dalam bidang menservis peralatan elektrik domestik, di mana saya lihat ada banyak kemahiran diterapkan dalam bidang tersebut. Terima kasih kepada Cikgu Nuraini binti Ibrahim memberi peluang dan mendidik anak saya dan semua pelajar SMK Datuk Idris dalam bidang ini. Semoga ada kejayaan di sebalik usaha mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Suraya kita. Tersenyum anak dia Amar ya. Mana anak Amar? Amar lambat sikit Amar. Okey, baiklah, terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama-sama dengan saya Fizi. Hari ini kita belajar tentang menservis peralatan elektrik domestik. Kita belajar tentang motor, cikgu ya? Ya, motor. Baik, kita sambung dengan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Silakan, cikgu. Tadi kita dah masuk peralatan pengadun. Jadi kita tengok langkah keselamatan kerja baik pulih sebelum kita masuk proses baik pulih. Baik, cikgu. Jadi sama juga dengan kipas meja tadi untuk langkah keselamatan, pastikan pengadun tidak bersambung dengan bekalan kuasa. Baik, cikgu. Untuk baik pulih, sebelum baik pulih mesti pastikan tak ada sambungan dengan talian bekalan ataupun sebagainya lah. Pastikan tangan dalam keadaan kering. Kalau basah tadi, apa yang akan terjadi Fizi agak-agak dan murid-murid kat rumah? Renjatan, cikgu. Ya, renjatan itulah yang kita Saya berkali-kali dah kena renjatan, cikgu. Ya. Tu jadi macam ni, cikgu. Ya. Baik, cikgu. Seterusnya, gunakan peralatan yang sesuai. Buka bahagian pengadun dengan berhati-hati. Hati. Jadi kita tengok proses baik pulih pengadun. Talian bekalan, sama juga uji keterusan talian bekalan. Jika ada pesongan, maksudnya talian berkeadaan baik. Baik, cikgu. Seterusnya, suis pemilih kelajuan. Uji keterusan suis pemilih kelajuan. Sama juga, kalau melibatkan suis, kita mesti suis dalam keadaan on. On tu maksudnya pada kelajuan 1 ke, kelajuan 2 ke, kelajuan 3 baru kita boleh uji suis pemilih kelajuan ni. Baik, cikgu. Sekiranya jarum penunjuk pada meter pelbagai menunjukkan pesongan, suis pemilih kelajuan berkeadaan baik. Seterusnya, motor AU. Uji keterusan motor AU. Sekiranya jarum penunjuk pada meter pelbagai menunjukkan pesongan, motor berkeadaan baik. Seterusnya. Jadi, baik, cikgu. kita masuk soalan contoh 9. Tandakan raik bagi kaedah pengujian bagi memastikan pengadun berkeadaan baik, yang betul dan pangkah yang salah pada ruang jawapan. Soalan ni, soalan betul ke salah? Sebelum murid-murid jawab dekat rumah, cikgu nak share tips untuk jawab soalan ni. Baik, cikgu. Untuk soalan ni, kebiasaannya untuk betul salah ni, dia adalah balance. Maksudnya, seimbang. Kalau ada 3 salah, jadi baki dia 2 betul. Ataupun sebaliknya. 3 betul ataupun 2 salah. Itulah tips dia. Jadi tak boleh semua betul, tak boleh semua salah. Ya. Jadi murid-murid dekat rumah kena ingat tips ni. Ingat tak kawan-kawan? Ingat tak? Kalau ingat, angguk sikit. Baik, faham, cikgu. Seterusnya, soalan. Uji keterusan talian bekalan menggunakan meter pelbagai. Jadi kita nak minta bantuan siapa yang jawab soalan ini? Siapa nak jawab? Ini senang ini. Okey, baik. Basir. Woi, Basir ni aktif betul lah, cikgu. Ya. Baik. Uji keterusan talian bekalan menggunakan meter pelbagai. Betul ke salah, Basir? Betul ke salah, Basir? Betul. Betul. Ya. Seterusnya, Basir. Uji keterusan suis pemilih kelajuan menggunakan meter pelbagai. Betul atau salah, Basir? Betul. Betul. Seterusnya, betul. Uji kefungsian menggunakan panel ujian. Kefungsian panel ujian. Guna panel ujian. Betul atau salah? Salah. 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 Uji betul. keterusan motor AU menggunakan meter pelbagai. Betul atau salah, Basir? Betul. 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 Ya, bagus. Uji penebatan motor AU menggunakan penguji tebatan. Betul ke salah? Salah. Salah ya. Salah. Sebab dalam pengadun tak ada pengujian penebatan. Jadi macam cikgu cakap tadi, baik, cikgu. apa yang cikgu kongsi tips tadi, tengok kalau 3 betul mesti 2 salah.
dia adalah seimbang. Itu tips cikgu Ya, tips untuk jawab soalan betul dan salah. Baik, 5 markah untuk awak Basir. Ya, Basir. Soalan seterusnya. Yang ni adalah soalan pengadun yang digunakan tiba-tiba berhenti berpusing walaupun bekalan elektrik tidak putus. Nyatakan 3 kemungkinan kerosakan yang berlaku. Siapa yang nak memberikan 3 kemungkinan ni? Sila angkat tangan. Baik. Amar Akasyah. Anak kepada Kak Suraya. Silakan. Amar, tolong buka mic dulu, Amar. Buka mic, Amar. Ya. Buka pembesar suara dulu. Nyatakan 3 kemungkinan. Talian bekalan rosak. Ya, talian bekalan rosak. Seterusnya, Amar. Suis pemilihan kelajuan rosak. Suis pemilih kelajuan rosak. Betul. Seterusnya, Motor AU rosak. motor AU rosak. Untuk tips jawab soalan ni sama juga murid-murid dekat rumah, cikgu nak tekankan jika soalan tanya 3 kemungkinan kerosakan. Talian bekalan, suis pemilih kelajuan, kena ada perkataan rosak. Rosak. Seterusnya, Baik cikgu, ada 3 markah tadi. ya, untuk 3 awak. markah. Huraikan langkah membaik pulih pengadun tersebut. Baik cikgu. Sebelum cikgu minta murid dekat rumah jawab soalan, apa kata kita kongsi tips yang boleh diguna pakai untuk jawab soalan menghuraikan langkah baik pulih. Yang pertama, selamat. Yang kedua, buka atau burai. Yang ketiga, uji. Yang keempat, ganti. Yang kelima, pasang. Yang keenam adalah fungsi, uji kefungsian. Murid-murid kena buat catatan dekat rumah. Yang ni adalah tips paling penting. Sebab soalan seperti ini sentiasa keluar. Setiap tahun akan keluar soalan macam ni. Baik cikgu. Melibatkan 10 markah. Jadi, cikgu pun bina akronim supaya murid boleh mudah ingat. Apa dia? Saya budak untung, gagah perkasa. Fuyo. Boleh hafal tak kawan-kawan? Cuba sekali lagi. Okey, saya budak untung, gagah perkasa. Fuyo! Alamak. Harap dekat rumah murid-murid boleh catatkan untuk tips jawab soalan ni. Okey. Baik cikgu. Jadi kita minta tolong siapa yang boleh bantu cikgu untuk jawab soalan ni? Murid dekat Siapa rumah. yang boleh menghuraikan langkah membaik pulih pengadun tersebut ni? Baik, silakan Adam. Adam Daniel. Matikan Selamat. suis dan Selamat. Okey, apa yang perlu buat? matikan suis dan cabut palam dari soket. Ya, matikan switch. Yang kedua, untuk buka dan burai. Buka dan buraikan pengadun menggunakan peralatan tangan yang sesuai. Ya, bagus. Yang ketiga, untuk uji. Apa yang perlu dilakukan? Adam. Uji keterusan. Talian bekalan, suis pemilih kelajuan, motor AU menggunakan meter pelbagai. Sekiranya rosak, ganti dengan yang baru. Baik cikgu. Yang keempat, Adam. Ganti talian bekalan. Suis pemilih kelajuan, motor AU yang rosak dengan yang baru. Seterusnya, Yang kelima Pasang semula pengadun dengan kemas. Yang keenam. akhir sekali. Uji kefungsian, amalkan langkah keselamatan. Ya, untuk fungsi tadi kena buat uji kefungsian dan amalkan langkah keselamatan. Bagus, 6 markah untuk Adam. 6 markah untuk Adam. Seterusnya untuk Baik, soalan C, murid-murid, cadangkan 1 langkah penjagaan pengadun bagi mengelakkan pengadun cepat rosak. Apa langkah yang perlu dibuat? Siapa yang yang boleh nak bantu cikgu ni? dekat Baik. rumah? 1 markah di situ. Angkat tangan kawan-kawan. Cik, semua buat tak tahu. Okey, baik Imran. Silakan Imran. Dalam kelas memang macam itulah dia orang ni. Okey, Imran. Cadangkan 1 langkah penjagaan pengadun bagi mengelakkan pengadun cepat rosak. Silakan Adam. Imran. Mulakan dengan kelajuan rendah ke tinggi. Ya, macam cikgu cakap tadi, betul tak? Mulakan dengan kelajuan yang rendah ke tinggi. Baik. Lagi? Ataupun apa dia lagi? Imran. Lap menggunakan kain kering sekiranya terdapat kotoran dan bukan dicuci dengan air. Ya. Ada lagi tak Imran? Ya.
Bagus Imran ya. Sebab satu markah je Cik Imran dah bagi 2. Tak apa, kita ambil untuk satu markah. Baik. Syabas Imran. Syabas Imran. Baik. Seterusnya Cikgu. kaedah menyelenggara sama juga. Pengadun tidak berfungsi, motor pengadun bergetar kuat, bilah pengadun tidak berfungsi walaupun motor berpusing. Yang ni lah lebih kepada kaedah menyelenggara. Seterusnya Seterusnya, okey, untuk pengadun tidak berfungsi, talian bekalan rosak. Suis pemilih kelajuan rosak, motor AU rosak. Kalau rosak untuk peralatan elektrik ni kita ganti baru saja. Senang cikgu ya. Kena buat pengujian dululah. Jika tak ada pesongan rosak, kita kena ganti baru. Motor pengadun bergetar kuat, gear pada penyambung antara motor rosak. Jika boleh servis, kita servis. Jika tak boleh, kita tukar gantikan dengan yang baru. Bahan yang diadun terlalu banyak. Ini adalah punca-punca motor pengadun bergetar kuat tadilah. Baik cikgu. Bilah pengadun tidak berfungsi walaupun motor berpusing. Penyambung antara motor dengan pengadun bilah pemukul telah haus. Baik cikgu, terima kasih kepada Cikgu Nuraini kita daripada Sekolah Menengah Datuk Idris Pekalan Baru Bantul Remis Perak, dan juga terima kasih kepada kawan-kawan saya ni Basir, Ahmad Al-Kasyah, Muhammad Nur Imran, Adam Daniel, Muhammad Hanif dan juga Muhammad Naim. Abang doakan semoga apa jua yang kalian idam-idamkan, apa jua yang kalian cita-citakan termakbul insya-Allah satu hari nanti. Terima kasih cikgu kerana sudi berkongsikan ilmu kepada kita pada hari ini cikgu. Terima kasih juga Fizi dan juga Didik TV sudi jemput saya untuk hari ini. Baiklah, jaga diri baik-baik, jaga SOP di mana jua kalian berada. Jumpa lagi. Semoga sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.